Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 18 Syawal bersama saya Azizul bin Abdul Ghani selama 1 jam di Buletin 7 Ahad 30 Mei 2021. Pertumbuhan pesat sektor pertanian, pembangunan, perindustrian serta gaya hidup masyarakat merupakan salah satu indikator kepada kelestarian alam sekitar. Pencemaran alam sekitar jika dibiarkan akan mengganggu keharmonian dan keselesaan hidupan di atas muka bumi ini. Ikuti paparan eksklusif Pencemaran Alam Sekitar edisi Buletin 7 kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebelakangan ini, banyak berita-berita mengenai masalah pencemaran alam sekitar di Malaysia dan juga di luar negara. Seperti yang kita lihat, di lokasi kejadian terdapat pencemaran plastik yang boleh mengakibatkan sampah-sampah tersebut bergerak melalui ke pantai. Okey, kita beralih ke lokasi kejadian, Pantai Parpat, Batu Pahat. Okey, seperti yang kita lihat, terdapat pencemaran plastik. Pencemaran plastik boleh diakibatkan daripada buatan manusia seperti ini, bekas-bekas minuman. Bekas-bekas minuman menyebabkan pencemaran plastik daripada mikroplastik yang susah untuk diurai. Jadi, pencemaran plastik ini akan mengakibatkan segala sampah-sampah akan laluan ke pantai dan akan mengakibatkan kerosakan kepada ekosistem pantai dan ekosistem laut. Terima kasih. Pencemaran plastik merupakan isu global yang tidak dapat dielakkan. Hal ini memandangkan plastik digunakan secara meluas dalam pelbagai aktiviti seharian di atas muka bumi ini di seluruh dunia. Ikuti paparan kali ini. Terima kasih rakan setugas. Sebagaimana yang kita tahu, plastik merupakan salah satu bahan yang telah digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dan kini, norma baharu pemakaian pelitup muka di tempat sesak telah menjadi kewajipan dalam mematuhi SOP untuk membendung penularan wabak COVID-19. Dan menurut penyelidikan, pelitup muka ini mengandungi bahan microfiber yang mengambil masa hampir 450 tahun untuk didegradasikan secara semula jadi. Dan jika sisa pelitup muka terpakai ini dibuang melalui sisa domestik, ia akan dibawa ke tapak pelupusan sampah di mana ia akan dibakar secara sederhana dan menghasilkan bahan pencemar udara daripada jenis bahan organik meruap. Selain kesihatan manusia, kehidupan akuatik turut menjadi mangsa utama kerana dalam satu penyelidikan telah menjangkakan bahawa pada tahun 2050, sisa plastik akan melebihi daripada kehidupan ikan di dalam lautan. Laporan Hani Syuhada Ahmad Sugiran, Buletin 7. Baik, untuk menyelami isu pencemaran plastik kali ini, Buletin 7 membawakan khas beberapa penulis jemputan untuk membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam. Jom kita ikuti paparan kali ini lintas langsung bersama dengan penulis jemputan kali ini. Terima kasih rakan setugas dari Studio Buletin 7. Bersama saya Hani Syuhada Ahmad Sugiran, Ketua Pegawai Eksekutif Greenpeace Malaysia, dan bersama panel-panel jemputan. Panel pertama, Azizul Abdul Ghani, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar. Panel kedua, Nurul Akilah Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Dan panel terakhir, Selva Raja Guala Segaran, Timbalan Pengerusi Tenaga dan Sumber Asli. Okey, saya serahkan isu perbahasan ini kepada Timbalan Pengerusi Tenaga dan Sumber Asli, Selva Raja Guala Segaran, untuk mengupas tentang isu alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Terima kasih kepada saudari Hani. Saya akan sambung dengan pencemaran sisa toksik. Hal ini dikatakan dalam Malaysia dalam tahap pada kritikal. Di mana sisa toksik adalah bahan buangan yang mengandungi sifat fizikal, kimia ataupun biologi yang berbahaya. Menurut taksiran Akta Kualiti Alam Sekitar tahun 1974, pencemaran adalah sebarang perubahan secara terancang atau tidak terancang. Contohnya, sisa-sisa seperti daripada kilang, chemical waste,
pelepasan gas toksik dan juga licin yang mendorong untuk pencemaran sisa toksik. Dengan keadaan sekarang dan revolusi industri yang menuju ke arah moden, kita dapat melihat setiap industri dah boleh mengeluarkan berbagai bentuk pencemaran, terutama pencemaran air dan juga bahan-bahan kimia yang dilepaskan ke alam sekitar. Salah satunya adalah licin dalam bahasa Inggeris yang akan menyebabkan pencemaran air permukaan, surface water dan air tanah. So, hal ini dia akan berterusan dan akan menyebabkan pada generasi yang akan datang untuk mendapatkan air yang bagus seperti mana yang kita minum. So, selain daripada itu, pencemaran udara juga salah satu di mana pada tahap yang amat berbahaya berlaku di sekitar Malaysia, terutama apabila di mana hutan akan ditebang dan juga pembakaran berleluasa akan berlaku. Inilah pencemaran udara kerap berlaku yang mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan kepada manusia. Pencemaran sisa topik dan pembuangan sisa plastik adalah berkaitan. Di mana dengan satu perinci, pencemaran toksik adalah di mana air, tanah dan udara yang tercemar, berbahaya dan beracun yang akan merosakkan flora dan fauna. Selain itu, bahan pencemar beracun juga dapat meracuni air minuman, ikan di sungai dan kolam, makanan yang tumbuh di tanah yang tercemar juga, serta taman permainan, rumah dan udara kita hidup. Selain daripada itu, data pada tahun 2001 menunjukkan jumlah keluaran bahan pencemaran di Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun. Khusus pencemaran sisa toksik, kita boleh klasifikasikan kepada 3 faktor utama untuk menjadi punca utama yang mendorong pada sisa toksik. Pertama adalah kita pada bahan kimia. Bahan kimia adalah di mana bahan yang tulis dan boleh menjadi gas, cair atau pecahan. Ia berlaku secara semula jadi atau kita boleh membuatnya secara buatan seperti mana yang dibuat dalam industri. Potensinya amat berbahaya dalam jumlah tertentu di mana dia akan menggunakan dalam unit ppm 40 million dan hanya digunakan ketika potensi risiko diurus dengan tepat. So, pembuangan yang betul adalah sangat penting. Di mana setiap industri sekarang akan mengamalkan schedule waste, di mana setiap waste yang diproduksi dalam industri akan diklasifikasi ikut kriteria waste yang akan dilupuskan mengikut keadaan tertentu. Kedua adalah sisa perubatan atau dipanggil clinical waste. So, dari pelbagai sumber seperti kemudahan ujian dalam makmal, farmasi, pejabat bergigian dan hospital yang menyumbang dalam sistem sisa perubatan. Penggunaan toksik khususnya antibiotik dan ubat sisa toksik yang dilepaskan ke sekitaran sekiranya dan bahan seperti merkuri ataupun dioksin termasuk pengambilan ataupun bakaran sisa rawatan kesihatan. Contohnya bahan seperti merkuri yang tidak diurus betul akan mengakibatkan masalah kesihatan yang amat kritikal seperti organ-organ manusia akan dirosak. Dan punca ketiga adalah sisa e-waste. So, sisa e-waste mengikut data menunjukkan 53.6 juta metrik tan e-waste dihasilkan pada tahun 2019. Bahan beracun dan sisa elektronik seperti merkuri, arsenik, kadmium dan plumber yang boleh membahayakan alam sekitar dan juga kesihatan manusia. Pembuangan sisa elektronik, bahan dan logam berbahaya tidak di tempat pembuangan sampah akan meninggalkan toksik di dalam tanah dan saluran air sehingga merosakkan nyawa di sekitaran. Kesan pencemaran sisa toksik kita boleh dibahagikan pada dua, jangka masa pendek dan juga jangka panjang. Jangka masa pendek adalah bahan utama yang tercemar pertama adalah pencemaran air. So, dalam bahasa Inggeris dikatakan the root of a human life to be living. Mana penggunaan air adalah sangat mustahak pada manusia. So, kesan pertama akan menyebabkan yang mengakibatkan kesihatan
masalah kesihatan dan juga memberi impak yang besar kepada flora dan fauna. Seperti bahan kimia yang dibuang ke saluran air menjadikan sungai tasik dan aquifer tidak selamat digunakan untuk tujuan minum dan pertanian. Manakala pula jangka masa panjang, impaknya adalah mula-mula tanda-tanda yang iritasi pada haiwan, barang dan penyakit lain pada manusia. Sampah di saluran air dan ruang hijau kita yang akibat dan memusnahkan banyak sumber semula jadi. Bahan kimia dapat juga meresap ke dalam tanah, mengganggu proses pertumbuhan normal tanaman. Ini adalah impak untuk jangka masa panjang. Okey, bagi saya berkenaan dengan apa yang Encik Selva bahas tadi tentang pencemaran sisa toksik, yang mana pencemaran sisa toksik juga adalah daripada pencemaran plastik. Daripada plastik tersebut akan mengakibatkan sisa-sisa toksik yang boleh mengancam nyawa haiwan, nyawa tumbuh-tumbuhan, boleh mengancam tumbuh-tumbuhan dan juga mengakibatkan kepada manusia. So, itu pendapat saya lah tentang berkenaan dengan kesan kepada pencemaran sisa toksik dalam pencemaran plastik. Ya, itu dia tentang pencemaran sisa toksik yang disebabkan oleh pencemaran pembuangan sisa plastik di Malaysia. Kita teruskan perbincangan kita. Yang berhormat Cik Nurul Akilah Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Okey, terima kasih Saudara Hanis. Okey. Seperti yang kita tahu, pencemaran plastik juga selain daripada memberi kesan kepada sisa toksik, ia juga memberi ancaman kepada sungai dan ekosistem laut. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, Antonio Guterres memberi amaran bahawa sungai dan laut akan mengandungi lebih banyak plastik, iaitu 170 juta menjelang tahun 2050. Sebahagian plastik akan masuk ke dalam sistem badan ikan. Maksudnya dalam sungai, dalam ekosistem laut akan ada binatang-binatang seperti ikan, lumba-lumba, dan makanan yang diorang makan tu akan mengakibatkan ikan tu adalah sumber keperluan daripada manusia. So ikan akan makan plastik tu, so at the same time akan efek kepada sistem badan dalam manusia. Jenis plastik juga yang memberi kesan adalah plastik mikro, yang mana ianya adalah serpihan kecil bersaiz 5 ml yang bukan terbiodegradikan, akan mengambil masa 1000 tahun untuk mengurai. Okey, seterusnya seperti yang saya beritahu tadi, sistem pencemaran plastik ni adalah daripada mikroplastik dan nanoplastik. Saiznya lebih kecil daripada mikroplastik, iaitu 0.0009 ml yang akan mengundang bahaya kepada kepelbagaian hidupan laut, daripada plankton hinggalah haiwan yang besar seperti burung laut, penyu, ikan lumba-lumba dan ikan paus akan menyebabkan sistem badan mereka rosak. Okey, dan seterusnya 90% garam di dapur yang kita gunakan everyday seluruhnya mengandungi mikroplastik. Garam di negara Asia mengandungi kadar pencemaran plastik yang tertinggi. Jadi, seterusnya saya dapati juga daripada kajian Greenpeace berkenaan yang menganalisis 39 jenama garam daripada 21 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara jiran Malaysia seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Okey, seterusnya ancaman kepada sisa plastik terdiri daripada sisa plastik terurai, serat sintetik dan butir halus plastik mikrobit. Bahan-bahan kimia seperti logam, kadmium, plumbum dan kromium berkenaan boleh menyebabkan kanser, endometriosis, kerosakan kepada sistem saraf manusia, gangguan sistem endokrin, kesan kepada pertumbuhan bayi, kerosakan sistem pembiakan dan gangguan sistem keimunan badan. Jadi, maksudnya di sini kita boleh dapat bayangkan seperti dalam gambar, bila pencemaran plastik tu berada di kawasan pantai, berada di kawasan sungai, air itu akan mengalir daripada sungai ke laut dan seterusnya ke pantai. Bila dia mengalir ke pantai, ke laut, so ikan-ikan yang berada di dalam laut akan makan ikan tersebut. Dan daripada itu, mikroplastik yang tak boleh terurai itu, dan ikan adalah sumber makanan kepada manusia. So, efek juga kepada haiwan dan juga manusia. Okey, seterusnya, kajian juga mendapati bahawa Profesor Kejuruteraan Alam Sekitar University of Jersey dan Najambat mendedahkan bahawa plastik yang dibuang adalah berpunca daripada buatan manusia
yang membuang sampah di merata tempat. Okey. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Slim Tejen juga berkata, saintis antarabangsa telah mengesan penemuan mikroplastik yang tidak hadam dalam najis manusia. Ini terbukti memang dalam badan kita ada kesan pencemaran plastik tersebut. Itu memang memberi impak yang negatif kepada ekosistem di dalam negara kita dan di dalam luar negara. Okey, masalah mikroplastik yang dimakan oleh manusia dalam pengambilan bahan makanan terutama adalah daripada sumber ikan. Ya, saya setuju dengan YB Nurul Akila. Apabila mikroplastik yang tidak dapat diuraikan dan kemudian telah dimakan oleh hidupan laut, lepas tu kita juga yang akan makan. Yes. So directly ia memberi kesan negatif kepada manusia juga. Kita teruskan pembakaran sisa plastik secara terbuka yang akan dikupaskan Encik Azizul Abdul Ghani, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator dan saya akan meneruskan dengan sesi perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan pembakaran sisa plastik secara terbuka. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Seksyen 29A-3, pembakaran terbuka adalah apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan yang tidak dihalalkan melalui serombong atau cerobong tetapi tidak termasuk aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Seterusnya kita akan melihat apakah ciri-ciri pembakaran sisa plastik yang dilakukan secara terbuka. Antaranya ialah ia akan menyebabkan pencemaran udara melalui bahan-bahan yang terampai di udara yang boleh memberikan kesan buruk kepada manusia dan ekosistem. Bahan tersebut boleh jadi zarah pepejal, titisan cecair ataupun gas. Bahan pencemar utama biasanya dihasilkan daripada proses seperti abu dari letusan gunung berapi. Contoh lain termasuk gas karbon monoksida daripada egzos kenderaan bermotor atau sulfur dioksida yang dikeluarkan dari kilang-kilang. Pencemaran sekunder tidak dilepaskan secara langsung, sebaliknya ia membentuk di udara apabila pencemaran utama bertindak balas atau berinteraksi. Tahap ozon permukaan adalah contoh yang pencemar sekunder yang paling menonjol. Antara kesan pembakaran terbuka, ianya boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan terhadap kehidupan termasuklah manusia. Sekiranya plastik-plastik ini dibakari, ia akan dapat membebaskan partikel karbon monoksida, dioksin dan klorin. Semua ini merupakan partikel beracun yang mempunyai potensi tinggi menyebabkan penyakit kanser. Selain itu, pembakaran plastik juga akan mengakibatkan kerosakan kromosom sehingga menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi yang kurang bernasib baik atau lebih dikenali sebagai OKU ataupun cacat. Setuju berkenaan dengan pembakaran secara terbuka akan mengakibatkan daripada pencemaran plastik. Bila kita bakar sampah-sampah adalah daripada plastik, akan mengakibatkan efek dia akan juga kepada manusia. So daripada buatan manusia, dia memberi kesan kepada manusia balik. Jadi kita as a manusia, kita as masyarakat, kita kena ada langkah-langkah yang ataupun inisiatif yang terbaik untuk settlekan masalah pencemaran plastik ini. Betul yang berhormat. Ya, saya setuju yang berhormat dan juga Encik Azizul. Ni dia kamu sikit. Okey. Silakan Encik Silva. Okay. Macam saudara Azizul katakan, pembakaran terbuka. Seperti apabila kita membakar terbuka dengan plastik, dia akan menghasilkan gas-gas beracun. So benda ni akan mengakibatkan memberi kesan kepada kesihatan manusia dengan jangka masa yang panjang, di mana dia boleh membawa darah ataupun organ-organ dalam manusia akan impact. So hal ini perlulah kita mengambil tindakan yang tegas juga untuk daripada pencemaran dan pembakaran terbuka. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Azizul tadi. Terima kasih Encik Silva. Jadi kita teruskan dengan isu tentang pengimportan sisa plastik yang telah digemparkan baru-baru ini. Berikut merupakan keratan akhbar daripada Sinar, hentikan import sisa plastik, dan keratan akhbar ini adalah merupakan 13 April 2021.
So penggunaan plastik yang melebihi keperluan ini menjadi lebih serius bila kita telah digemparkan dengan isu pengimport sisa plastik daripada negara maju seperti Eropah, Amerika Syarikat. Dan menurut Institut Industri Kita Semula Scrap, ISRI, sebanyak 750,000 tan metrik plastik yang bernilai lebih 483 juta telah dibawa masuk ke Malaysia untuk mengambil alih pasaran China dengan mengimport sisa pembuangan plastik daripada negara-negara Eropah dan juga Amerika Syarikat. Pengimportan sisa plastik ini bermula apabila negara China telah mula mengharamkan pengimportan bahan buangan sisa pepejal dari negara luar. Disebabkan itu, ia telah mengakibatkan 85% sisa pepejal dari negara-negara maju iaitu Eropah dan Amerika Syarikat telah dibawa masuk ke Malaysia. Dan pada tahun 2019, Januari 2019, Malaysia telah digemparkan dengan isu lambakan sisa plastik yang bertimbun di Pelabuhan Kelang, Selangor. Dan menurut data Kerajaan Amerika Syarikat, lebih daripada 192,000 tan metrik sisa plastik telah diimport pada 10 bulan pertama pada tahun 2018. Hal yang demikian telah menjelaskan punca lambakan sisa plastik yang banyak di Pelabuhan Kelang tersebut. Dan pada tahun 2020, laporan The Recycling Myth 2.0, sejumlah besar plastik import telah mengandungi pelbagai bahan kimia berbahaya iaitu kadmium yang toksik dan kekal lama dengan kawasan persekitarannya. Dan kadmium ini boleh mengakibatkan kerosakan pada buah pinggang dan juga tulang. Kesan pengimportan sisa plastik ini menjadi lebih serius apabila terdapat banyak kilang kita semula telah dibuka secara haram di Malaysia, iaitu di Jenjarum Kuala Langat, Pulau Indah Kelang, Tasik Ipoh, Teluk Panglima Garang. Dan disebabkan pembukaan kilang kita semula ini secara haram di Malaysia memberi impak negatif kepada Malaysia kerana mereka menggunakan teknologi yang rendah. Mereka juga tidak memproses plastik itu secara selamat dan bagi sisa plastik yang tidak dapat dikita semula dipercayai akan dilupuskan dengan melakukan pembakaran secara terbuka. Dan majoriti sisa plastik sampah yang diimport akan dibiarkan membusuk di tempat yang terbuka seperti gambar yang telah ditunjukkan itu ataupun dibuang di bangunan yang terbengkalai. Cik Moderator, izinkan saya untuk mencelah sedikit berhubung dengan pengimportan sisa plastik. Sebelum berlakunya 2018, kerajaan China telah mengharamkan sisa plastik diimport ke negara mereka. Adakah di Malaysia telah wujud import sisa plastik di dalam negara kita? Mohon pencerahan sedikit daripada Cik Moderator. Okey, terima kasih Encik Zizul atas soalan yang diberikan. Okey, start daripada 2018, ia telah menjadi parah. Tetapi sebelum daripada 2018, telah wujud Convention Basel yang menetapkan kriteria-kriteria untuk pengimportan sisa plastik daripada negara luar. So kiranya start daripada 2018 tu yang menjadi lebih teruk lah, lebih parah. Okey. Terima kasih. Berkenaan dengan pembahasan daripada Encik Azizul tadi, boleh saya tahu tak apakah kesan pembuangan sisa dan apakah langkah-langkah yang sesuai digunakan untuk pembuangan sisa tersebut? Okey, baik. Di sini ingin saya memberi sedikit penjelasan ataupun sedikit penerangan. Kebanyakan negara mengambil pendekatan tertentu, contohnya dengan menjalankan dengan kaedah tanah isian bagi pembuangan sisa. Yang pertama, dalam sesebuah negara, dia membuang sampah ke dalam tanah isian, membabitkan penanaman sampah. Dengan kaedah ini masih merupakan amalan yang biasa dilakukan di kebanyakan negara. Tanah isian sering ditempatkan di dalam kuari yang tertinggal, tanah lowong-lombong dan juga lubang pinjaman. Manakala kaedah yang kedua merupakan kaedah yang sering dilakukan di kebanyakan negara iaitu kaedah pembakaran sisa, iaitu incinerator. Kaedah ini secara sistem pengolahan sisa suhu tinggi yang lain kekadang digelar pengolahan haba, pembakaran sisa bahan sisa menjadi haba ataupun gas, uap dan abu. Incinerator dilakukan pada kedua-dua skala kecil oleh individu
atau skala besar oleh industri. Kedua-dua kaedah ini merupakan kaedah yang sering dilakukan di kebanyakan negara. Okey, terima kasih Encik Azizul atas langkah yang telah diberikan. Jadi panel-panel jemputan lain, adakah ada langkah-langkah yang lain yang ingin diusulkan? Okey, bagi saya untuk isu pencemaran plastik kita boleh buat untuk penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat. Saya bagi contoh di luar negara Kenya, England, Australia, New York dan Indonesia mengharamkan atau mengenakan cukai terhadap penggunaan plastik pakai buang dan tindakan penguatkuasaan terhadap penutupan kilang haram, pemotongan bekalan air dan elektrik bagi pengilang yang tidak mengikut standard piawaian. Sampah dibuang ataupun dibakar ditanam secara rawak di tempat pembuangan sampah. Jadi, bagi pengilang-pengilang yang membuang sampah di mana tempat, kita akan kenakan penguatkuasaan undang-undang dengan menutup kilang tersebut. Jadi, kerajaan bercadang untuk membangunkan loji sisa kepada tenaga WTE dalam usaha meningkatkan kadar kita semula daripada 24% kepada 30% menjelang tahun 2020. Kerajaan tempatan juga telah mengambil beberapa langkah positif untuk menutup kilang kita semula yang haram, membersihkan dan sekaligus akhirnya menghantar balik sampah plastik yang diimport itu kepada negara asalnya pada tahun 2019 dan 2020. Dan melalui Presiden Iko Knight Yasmin berpendapat perimportan sisa plastik perlu diharamkan dengan melindungi rakyat dan mengawal pihak korporat. Kenya juga telah mengenakan denda sebanyak RM150,000, hukuman penjara 4 tahun bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Tapi, di sebalik tindakan penguasaan terhadap penutupan kilang, ada juga pihak-pihak pengilang yang tidak bertanggungjawab dalam ni. Kita as a government, kita as yang telah mengetatkan undang-undang, tapi ada pengilang yang try cuba untuk buka kilang di tempat lain. Setelah dia saman dekat satu kilang, telah tutup, dah ada notis untuk penutupan, dia akan buka untuk di tempat lain pula. So, penguasaan undang-undang yang lebih ketat perlu diselesaikan dalam hal ini. Ya, saya setuju dengan YB Cik Akila dengan penguatkuasaan undang-undang. Jika pihak kerajaan perlu memperketatkan undang-undang alam sekitar, rakyat Malaysia juga perlu bijak dalam melakukan pemilihan dalam penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Jadi kurangkan penggunaan single-use plastik, iaitu beg plastik, penyedut minuman, straw yang hanya digunakan sekali kemudian dibuang. Pada Februari 2021, Michael Michelson yang merupakan pengurus syarikat komersial mengatakan bahawa syarikat minuman iaitu Coca-Cola bertujuan untuk menghasilkan botol bebas plastik. Graf daripada statista itu telah menunjukkan bahawa syarikat Coca-Cola ini merupakan penyumbang terbesar kepada pembuangan sisa plastik. Jadi dengan inisiatif yang telah mereka lakukan, menghasilkan botol bebas plastik yang dapat dikita semula 100%, ia juga sekaligus dapat mengurangkan penghasilan sisa buangan plastik pada tahun 2030. Selain itu, kita juga perlu mengadakan kempen dan program sukarelawan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Program atau kempen dengan matlamat utama untuk meningkatkan kesedaran amatlah penting untuk dilaksanakan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap impak yang bakal berlaku jika penggunaan plastik berleluasa hingga masa hadapan. Tidak dinafikan bahawa plastik amat berguna dalam kehidupan seharian, namun begitu implikasi penggunaan plastik yang berlebihan juga perlu didedahkan kepada masyarakat. Pada April 2019, mahasiswa dari Kelab Sains Pengurusan Alam Sekitar (SPAS), Institut Sains Biologi, Universiti Malaya (UM) telah mengadakan program larian yang bertemakan impak penggunaan plastik dalam kehidupan harian. Menurut Dr. Ros Azlin Abdullah, iaitu pensyarah kanan Institut Sains Biologi UM, program larian Run for the Environment Towards Zero Plastic Lifestyle telah disertai oleh 200 peserta yang berlari sejauh 5 km mengelilingi kampus UM. Pendedahan kesedaran alam sekitar telah disuntik kepada para peserta apabila terdapat permainan yang perlu dilepasi bagi setiap stesen sebelum meneruskan ke stesen seterusnya. Berikutan dengan gambar yang ditunjukkan itu, ia merupakan pada stesen terakhir
iaitu para peserta dikehendaki untuk menyelamatkan patung penyu daripada hitan sisa plastik itu. Cik Moderator, saya sangat terkesan dengan pembentangan kempen kesukarelawan kerana ia akan memberikan sedikit kesedaran kepada para peserta yang terlibat. Contohnya kempen kesedaran 3R iaitu reuse, guna semula, reduce, pengurangan dan yang ketiga adalah recycle iaitu kita semula. Kalau kita lihat pada kempen 3R yang pertama reuse, kita akan guna semula barang yang boleh digunakan lagi. Manakala kempen reduce yang kedua iaitu mengurangkan sampah serta mengelakkan pembaziran air dan tenaga elektrik. Manakala yang ketiga ialah recycle iaitu kitar semula di mana kita akan mengasingkan barangan-barangan yang boleh dikitar semula. Contohnya adalah yang pertama yang boleh dikitar semula adalah kertas, yang kedua plastik, aluminium dan juga kaca. Kempen kesedaran ini juga bukanlah tertakluk pada 3R sahaja kitar semula tetapi ia boleh dilaksanakan di peringkat persekolahan dan juga di tempat kerja maupun aktiviti-aktiviti bersama si keluarga. Selain daripada kempen kesedaran 3R ini, antara kaedah pengitaran semula kita boleh memberikan sedikit perkongsian kesedaran di peringkat sekolah maupun di tempat kerja ataupun melalui kempen-kempen yang dijalankan untuk kesedaran si keluarga. Contohnya di sekolah kita akan lebih menggalakkan anak-anak membawa bekal berbanding kita membeli barang-barang yang disediakan di kantin dengan menggunakan polisterin yang kurang sesuai digunakan untuk menikmati jamuan ataupun menikmati hidangan pada sesi waktu rehat di persekolahan. Di mana kalau kita menggunakan bekal-bekal yang dibekalkan oleh ahli keluarga, ianya lebih selamat dan lebih terjamin tahap mutu penyediaan makanan maupun bekas yang disediakan oleh ahli keluarga. Yang kedua, di tempat kerja, kaki tangan sektor kerajaan ataupun sektor swasta boleh membawa bekal dari rumah bagi mengelakkan penggunaan bahan plastik di kedai-kedai ataupun di ruang-ruang gerai-gerai untuk membeli sarapan pagi maupun waktu makanan tengah hari. Yang ketiga adalah pendekatan percutian. Sekiranya ahli keluarga ingin bercuti, dia akan lebih cenderung untuk membawa bahan-bahan yang boleh terus dibuang berbanding dengan membawa bekal dari rumah kerana ia akan lebih membebankan kepada ahli keluarga. Tetapi jika kita memberikan sedikit kesedaran kepada ahli keluarga untuk bercuti dengan membawa bekal dari rumah ataupun segala peralatan pinggan mangkuk yang sesuai digunakan untuk bercuti, ini lebih memberi manfaat dan lebih mesra alam berbanding kita terus menggunakan bahan-bahan daripada polisterin. Terima kasih saudara Azizul. Saya amat setuju dengan pandangan dan kaedah yang telah diusulkan daripada Encik Azizul. Mari kita dengar daripada Encik Silva, langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pencemaran sisa plastik. Terima kasih saudari Hani. Dari segi pendidikan dan juga kesetaraan di Malaysia, sekarang kita tidak diajar sebagai satu subjek utama ataupun sampingan bagaimana yang dipastikan di negara Denmark. Hal ini kita nampak di mana pada permulaan di sekolah rendah maupun sekolah menengah tahap kesedaran terhadap alam sekitar berkurang. Walau bagaimanapun, ia telah diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah secara merentas kurikulum. Selain daripada itu, kita juga mewujudkan aktiviti-aktiviti pendidikan alam sekitar yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah seperti pertandingan sekolah lestari dan juga alam sekitar, kesedaran alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar, kuis alam sekitar, program 3K di mana keselamatan, kebersihan dan keindahan alam sekitar sekolah diteraskan kepada semua sekolah di Malaysia. Saya setuju dengan pendapat Encik Seva berkenaan dengan kesedaran dan pendidikan. Okey, bagi saya, pendidikan dan kesedaran dalam pendidikan juga perlu dibuat kepada penghilang plastik, yang mana penghilang plastik perlu membuat pengeluaran plastik bermula pada tahun 1950-an. Menurut jurnal Science, 8.3 bilion ton plastik dihasilkan, namun 6.3 bilion menjadi sisa dan hanya 90% disetar semula.
Pengeluar atau pengilang perlu mengurangkan pengeluaran plastik dengan menghasilkan bahan plastik yang mudah diurai ataupun digunakan semula. Okey, selain itu, kita dapati bahawa EcoBrick adalah botol plastik yang dipadatkan untuk spesifikasi tertentu dengan plastik yang tidak boleh dikemas semula, iaitu single use plastik atau plastik sekali guna. Pengguna perlu membawa, seperti yang saudara Ija cakap, pengguna perlu membawa beg ataupun bekas sendiri semasa keluar membeli belah, meletakkan bekalan makanan dalam bekas yang boleh digunakan semula. Dan kita dapati sekarang, sebelumnya kita gunakan straw untuk bekas-bekas minuman seperti Starbucks, Kilas, tapi kita dapati bahawa syarikat korporat juga, Starbucks, Kilas, minuman air tersebut adalah tukarkan penggunaan penduduk plastik itu kepada kertas. So kita dari situ kita dapat kurangkan penggunaan plastik daripada penggunaan plastik itu sendiri yang menukar jenis plastik yang digunakan yang mudah diuraikan. Dan seterusnya, menggunakan botol yang diperbuat daripada kaca ataupun kelumisahan karat yang boleh digunakan semula, iaitu Eurominiature International. Ini daripada luar negara lah. So, inisiatif daripada penggunaan plastik itu memainkan peranan penting dengan memberi kesedaran kepada mereka. Penghilang adalah benda yang paling utama untuk kurangkan pengeluaran plastik. Saya nak penjelasan sikit daripada Azizul. Di Malaysia, tahap mana kita dalam dari segi teknologi kita mengamalkan untuk pelupusan ataupun mengukar semula sisa bahan plastik. Terima kasih kepada Cik Selva atas pandangan dan soalan yang telah dikemukakan. Untuk pengetahuan dan rakan sekalian, Cik Selva, penggunaan teknologi merupakan faktor terpenting dalam sesebuah negara dalam menepani isu pencemaran alam sekitar, khususnya dalam menepani pencemaran sisa plastik. Di Malaysia, di kebanyakan negeri telah menggunakan penggunaan incinerator bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar, namun hal ini tidak dapat dielakkan kerana ia akan menghasilkan sistem pengudaraan yang kurang baik. Namun ianya diperbaiki dari tahun ke tahun bagi memastikan pencemaran alam sekitar ini dapat ditangani dengan baik. Namun demikian, penggunaan incinerator telah digunakan di kebanyakan negeri, contohnya di Melaka, di Kedah, Johor, Sabah dan di kebanyakan negeri-negeri lain. Contohnya di Pulau Pangkor sendiri, di Pulau Pangkor dia menggunakan teknik incinerator sistem AFES. Sistem AFES, dia juga menggunakan sistem pembakaran haba yang akan mengeluarkan gas-gas tertentu lah, namun ianya di peringkat terkawal. Dan jika tidak keberatan, izinkan saya untuk meneruskan tentang penggunaan teknologi terkini bagi memastikan bahawa penggunaan teknologi terkini ini adalah mesra alam. Contohnya kajian dilakukan oleh UTM, Universiti Teknologi Malaysia, menerusi Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun, MJIT, membangunkan sistem pengurusan sisa pejal menggunakan teknologi air subcritical yang pertama di Asia. Reaktor air subcritical ini boleh menjadi ejen perubahan dalam pengurusan sisa pepejal di negara ini kerana ia adalah alternatif yang mesra alam. Yang kedua adalah penggunaan anaerob digunakan sebagai sebahagian daripada proses untuk mengolah sisa buangan yang boleh terurai dan sisa kumbahan sebagai sebahagian daripada bersepadu pengurusan sisa. Sistem pencernaan aeronob ini boleh mengurangkan pelepasan gas pelupusan ke atmosfera. Namun demikian, melalui sistem pencernaan aeronob ini, ianya masih lagi mengeluarkan gas-gas ke atmosfera, namun ianya masih lagi dalam peringkat yang terkawal ataupun boleh diterima daripada kajian akta kualiti alam sekeliling. Yang ketiga adalah teknologi Asia. Teknologi Asia ni daripada Pamarai di Malaysia, di mana sistem Asia Pamarai ini dapat membantu untuk sistem pengurusan sisa sampah dan sisa pepejal. Asia ni bermaksud abu, di mana kalau kita masukkan sisa pepejal termasuk plastik ataupun kaca ataupun apa-apa sisa
buangan daripada rumah, sistem Asia ini tidak menggunakan sebarang minyak, diesel, petrol ataupun gas untuk memproses penjanaan haba itu sendiri, serta tidak mengeluarkan asap tetapi mengeluarkan muat air selepas sampah dimasukkan melalui sistem pemprosesan. Kalau hasil pembacaan daripada sistem penggunaan sistem Asia di Malaysia ini, ia merupakan salah satu teknologi moden di mana sekiranya kita masukkan sampah terus ke dalam sistem Asia ini, dia akan mengeluarkan abu, dan abu itu boleh digunakan untuk dalam sistem pembinaan. Jika tidak keberatan, izinkan saya berkongsi serba sedikit teknologi terkini yang telah digunakan di kebanyakan negara bagi kita membuka sedikit minda dalam memastikan sistem yang teknologi terkini ini adalah lebih mesra alam. InsyaAllah kita tonton dulu video yang telah disediakan, insyaAllah. Robot daur ulang. Menghasilkan sampah, namun takut bersentuhan dengan sampah. Robot jawabannya. Perusahaan bernama Fanuc Amerika membuat robot daur ulang sampah yang canggih bernama Waste Robotic. Robot yang dipandu perangkat lunak robotik dengan intelijensi buatan atau AI, mereka dilengkapi dengan teknologi pengenalan dan ekstraksi secara real time. Secara bersamaan, mereka juga melakukan penyortiran yang efisien. Singkatnya nih, dengan kecerdasan seperti ini, mereka mengenali sampah, lalu memasukkan data kelompok tiap sampah. Menyortirnya, lalu memindahkan ke tempat masing-masing kelompok. Walaupun gak sampai pada pengolahan terakhir, robot ini dipercaya mampu menemani manusia saat proses daur ulang sampah. Daur ulang kertas. Daur ulang bisa juga berarti mengubah benda menjadi bahan baru dengan fungsi yang sama sebelumnya. Seperti kertas bekas yang bisa didaur ulang menjadi kertas baru yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan salah satu mesin canggih yang bisa melakukan itu adalah Epson Paperlove A8000. Mesin dari perusahaan Epson yang bisa disimpan di kantor atau sekolah dan kampus. Jadi di sini kamu tinggal memasukkan kertas bekas, lalu tekan start pada panel, mesin akan menghancurkan kertas-kertas bekas tadi, lalu serbuk kertas tadi akan di-print kembali menjadi kertas putih yang bisa digunakan lagi. Eits, bukan hanya itu, kamu bisa memilih ukuran, jenis, dan warna yang dibutuhkan. Berarti udah nggak perlu beli kertas terus-terusan ya? Daur ulang pakaian. Selain plastik, sampah tekstil adalah yang cukup merusak dan mungkin paling banyak. Namun di Hong Kong ada lini produksi skala kecil yang mengembangkan sistem daur ulang pakaian yang canggih. Namanya Garment to Garment atau G2G. Di dalam pabrik skala kecil ini melibatkan mesin-mesin canggih dalam proses daur ulangnya. Nah, di sini mereka akan membersihkan pakaian bekas terlebih dahulu, lalu menghilangkan mikroorganisme dan bakteri di sebuah ruang ozon. Setelah itu, Pop Gengs, pakaiannya akan dicabik-cabik menjadi potongan kecil. Kemudian dibuka serat-seratnya menjadi serat benang. Nah, serat-serat yang halus dan kusut ini akan digabung, dibentuk menjadi beberapa irisan. Selanjutnya lagi, tiap irisan serat benang tadi akan dimasukkan ke dalam mesin berkecepatan tinggi dan memintalnya menjadi benang. Nah, benang-benangnya yang sudah jadi akan dialirkan ke mesin rajut dan menghasilkan pakaian baru. Daur ulang botol. Nah, salah satu perusahaan di Norwegia juga melakukan inovasi dengan membuat mesin canggih daur ulang botol bekas yang bisa ditemui di tempat-tempat umum, di mana tiap orang bisa membuang botolnya ke lubang tersebut. Mesin pun lalu menyortirnya, memisahkan berdasarkan jenisnya, apakah itu kaleng, plastik, dan kaca.
Nah, plastik yang sudah tidak bisa digunakan lagi akan dihancurkan untuk dikirim ke pabrik daur ulang yang lebih besar. Nah, mesin-mesin ini sudah ada di beberapa negara loh, seperti Australia dan Jerman. Menariknya adalah saat kamu membuang botol, mesin ini akan memindai botol yang dibuang. Untuk tiap ukuran dan bahan, mesin akan menilainya dalam bentuk uang yang akan dibayar kepada si pembuang melalui lubang yang ada di bagian bawah seperti mesin vending minuman. Wah, asik ya? Karena ini adalah mesin daur ulang yang akan membayarmu jika membuang sampah. Tuh. Daur ulang aluminium. Terakhir ada saluran StarTech TV yang pernah membagikan proses daur ulang aluminium skala besar. Di pabrik tersebut, ada 2 mobil pengeruk yang bertugas mengangkut membawa sampah aluminium dari tempat pembuangan. Sampahnya ini akan diremukkan, lalu digiling hingga menjadi serbuk. Setelah itu, mobil pengeruk akan membawa serbuk tersebut ke wadah pembakaran hingga berubah menjadi cairan. Nah, proses pelelehan ini dilakukan 2 tahap pemanasan. Nah, yang terakhir, cairan dicetak di wadah persegi panjang dan akan dibentuk untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Daripada pakai plastik, baik saya pakai shopping groceries. Pasti dalam salah satu yang kita bincangkan tadi mengenai untuk kurangkan pecahan plastik adalah salah satu inisiatif. Maksudnya, di situlah kita dapat kurangkan segala pencemaran plastik sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Ya, betul tu YB Cik Akilah. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada YB Cik Akilah, Encik Silva dan juga Encik Azizul kerana sudi meluangkan masa bersama Buletin 7. Sekian saja untuk kali ini. Kita teruskan dengan lintas langsung di Buletin 7. Saya mewakili rakan warga penyampai Buletin 7 dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dan salam hormat. Jangan lupa untuk lindungi diri, lindungi keluarga, patuhi SOP dan kekal masih di rumah. Stay at home dan kita masih belum menang. #Free Palestine. Israel, shame on you. Jap. Terima kasih kepada